A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammi bil khairi ya karim. Rabbana ftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Samati Sarashidi, Ustaz Radhi, staf komiti yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada tengah hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian dalam kuliah Zuhur sempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini kita berada pada pertengahan Ramadan. Dan saya doakan semoga seluruh warga MITI diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala dan diberikan kesejahteraan untuk terus menghabiskan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ganjaran pahala pada Allah selaras dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang mendorong kita untuk kita memperbanyakkan amal bersebut dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan di awalnya rahmat, di pertengahannya pengampunan, dan di akhirnya kelepasan daripada azab neraka. Jadi kita berada pada fasa yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu fasa pengampunan. Pengampunan kita telah pun menghabisi fasa pertama, fasa rahmat. Walaupun Ramadan itu keseluruhannya rahmat, jangan risaulah. Walaupun kita dah lepas fasa satu, maknanya kita bukan terlepas dari rahmat. Cuma rahmat Allah itu dia memang nampak sangat jelas di awal Ramadan. Kita perhatikan di Masjid Surau, di awal Ramadan, masjid akan penuh lah rahmat Allah berlimpah ruah. Kalau kita tanya ada tak seorang pergi ketuk pintu rumah dia, tak pergi ketuk suruh datang Masjid Surau? Jangan tak ada. Dan maknanya apabila masuknya awal Ramadan, setiap hati-hati orang mukmin itu diketuk dengan rahmat Ramadan lah, saya kira gitu. Untuk datang bersama-sama untuk mengimarahkan masjid dan seterusnya menunaikan solat tarawih, bertadarus dan sebagainya. Jadi apabila masuk fasa kedua, masa pengampunan, dah mula kurang sikit dah. Saya dah longgar daripada semayang bawah kemah, tuan-tuan dan puan, dah boleh naik atas, masuk dalam lah. Itu surau saya lah. Surau tuan-tuan ni okey, insya-Allah lah. Itu dia katakan maghfirah. Sedangkan fasa kedua tu Allah Taala memberikan saat di mana Allah Taala membuka pintu pengampunan yang begitu meluas. Mutu maghfirah wa awsatuhu maghfirah, kata Rasulullah, di pertengahannya pengampunan. Jadi pengampunan ni ialah satu saat yang kita ambil peluang lah. Kita berada pada ada baki 5 hari lagi untuk pengampunan ni. Secara spesifiknya apa patut kita buat? Itulah memperbanyakkan istighfar. Dan saya nak share satu istighfar special di bulan Ramadan. Saya dapat daripada seorang ulama daripada Patani, dia share dengan saya. Jadi benda ni mudah saja, untuk warga MITI saya kongsikan bersama. Tasbih istighfar, iaitu kalimah memohon pengampunan kepada Allah Ta'ala melalui istighfar. Bunyinya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya ulang, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi Rabbi firli warhamni itu memang kita selalu baca. Dia itu duduk antara dua sujud. Betul tak tuan-tuan? Selalu kita baca duduk antara sujud, kita baca Rabbi firli warhamni. Cuma tambah di hujungnya wa tub alayya. Jadi tasbih ini disuruh kita baca 70 kali setiap hari Ramadan. Masya-Allah. Dan saya dah jadi akan amalan Ramadan ini. Tak berapa lama tuan-tuan, tak sampai 10 minit habis 70 kali. Kalau kita ambil buat tasbih tu tuan-tuan, maknanya kalau 33 punya butiran tasbih tu 2 kali pusing dan 66. Tambah lagi 4 biji dah jadi 70. Alhamdulillah.
Jadi kita baca dengan penuh penghayatan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan saya, kalau saya jadi amalan saya selepas waktu asar saya buat. Itu pulang tuan-tuan, tak kisah segi timingnya, terpulang pada kelapangan masing-masing. Nak sementara nak tunggu buka puasa pun boleh, kan? Kita kadang-kadang kita buka puasa tu nak tunggu, kan? Lauk dah siap, buat saji tu. Kadang-kadang kita dah pergi raptai 2 kali dah. Tuan-tuan raptai tak pergi tengok buka saji lauk apa, kan? Itu segi, kan? Jadi itu di antara kelebihan pengampunan, ya. Jadi bila kita beristighfar, berarti kita ada satu usaha untuk kita sendiri memohon pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap Allah, terhadap sesama manusia, ya. Jadi apabila kalimah-kalimah ini kita lafazkan, berarti kita meletakkan satu pengharapan kepada Allah Taala untuk Allah Taala mengampuni dosa kita. Setiap kali kita melafazkan kalimah istighfar itu, kita bayangkan kita proses memohon pengampunan, ya. Dan banyaklah kalimah-kalimah istighfar ini yang disebut oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, ya. Dalam yang paling popular ialah tasbih Nabi Allah Yunus alaihissalam, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tasbih ini Allah Taala sebut kisah wazatun nun, ya. Jadi itu si ampunya ikan nun. Ikan nun ni kita tahulah dikaitkan dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika mana Nabi Allah Yunus dalam kisah belayar, dia terpaksa diterjunkan ke laut kerana dia diundi sebanyak 3 kali. Undian itu terkena pada dia 3 kali. Ini Allah Ta'ala nak memberikan pendidikan kepada seorang Nabi yang padanya dia merasakan sedikit kecewa kerana dakwahnya tidak diterima di dalam perkampungannya. Itu disebut dalam Al-Quran, wazannun izzahba mughadiban. Si ampunya ikan nun itu ketika mana dia meninggalkan kampung dia itu, dia agak marah sikit. Mughadiban ni dia marah sikit, ya. Kenapa? Kerana ada kekecewaan, macam pendakwah-pendakwah kita pun kadang-kadang terasa je lah, macam saya sebagai ustaz sebagainya, tengok-tengok pergi nak ceramah ada 3 orang kan. Pernah saya pergi ceramah masjid besar tu, kan, masjid tiang besar-besar, 4 tiang, orang ada 4 orang. Jadi yang 4 orang semua duduk belakang tiang, seorang pun tak nampak. Itu masalah. Nampak kaki terjolor. Saya kata saya nak ceramah macam mana ni, orang macam orang tak ada. Dan Tuhan nasib baiklah tiang tak banyak. Alhamdulillah, ya. Jadi itu dipanggil, kadang-kadang seorang penceramah tu, pendakwah dia adalah rasa kekecewaan, ya. Tapi cerita Nabi Yunus ni itulah. Namun ringkas ceritanya, bila dia dah diterjun ke laut, maka dimakan oleh ikan nun. Ikan nun ni macam ikan paus lah, tuan, besar. Sehingga Nabi Yunus dalam kegelapan, perut ikan yang begitu gelap, gelita, tetapi sebagai miracle atau mukjizat Nabi ini, dia, kalau kita memang out lah, KO lah, kan. Tapi Nabi ini ada Allah Ta'ala bagi mukjizat. Tetapi saya nak kaitkan dengan tasbih tadi, di mana Nabi Allah Yunus tak putus-putus bertasbih, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga Allah sebut dalam ayat dalam Al-Quran, dalam surah Nun itu, laula kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus ini tidak tergolong dalam golongan orang yang rajin bertasbih, nascaya kami akan kekalkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allah sebut begitu. Kalau lah, tapi Nabi Allah bertasbih. Mana tasbih ni, tuan-tuan, mempunyai kesan tersendiri dalam hidup kita ni. Sehingga kesan yang Allah Ta'ala sebut direct dalam ayat yang saya bacakan tadi, kalau Nabi Yunus ini tidak tergolong dari golongan orang yang rajin bertasbih, kami akan kekalkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maknanya mati di situlah. Tetapi dengan berkat tasbih itu, maka Allah Ta'ala mengilhamkan ikan itu memuntahkan balik Nabi Allah Yunus terdampar di tepi pantai dalam keadaan keletihan,
Dan di sana ada berlaku satu lagi mukjizat Nabi Allah Yunus, iaitulah pokok biji labu yang hanyut di pinggiran pantai tiba-tiba secara serta-merta menumbuh, ya, kemudian membesar, terus berbuah, merandum pula tu, sehingga Nabi Allah Yunus boleh memakan daripada biji labu itu, buah labu itu. Ini dipanggil mukjizat. Nah, ini kita tak berlaku lah tuan-tuan. Kalau kita tak berlaku, ya, itu di antara. Jadi saya nak kita dalam Ramadan ni tuan, ada wirid-wirid tasbih-tasbih yang kita patut amalkan. Terutama sekali apabila masuk fasa kedua, fasa pengampunan. Jadi kalimah-kalimah pengampunan ini banyak disebut dalam Al-Quran. Antaranya yang saya sebutkan tadilah, tasbih Nabi Yunus, tasbih taubat Nabi Allah Adam alaihissalam sendiri yang bertaubat selama 500 tahun hanya disebabkan satu dosa, kan? Satu dosa yang dia buat. Kesilapannya ialah memakan buah larangan Allah Ta'ala. Kita namakan buah khuldi itu ialah diberi oleh iblis. Nama khuldi itu bukan malaikat, bukan Allah Ta'ala menamakan. Ketika iblis mengatur strategi untuk merangkap Adam, dia mengatakan, kalau kamu, kenapa Allah Ta'ala larang kamu makan buah ni? Sebab kalau kamu makan kekal. Kata khuldi itu, kekal itu, mana khuldi itu buah yang kekal. Lalu pengaruh juga lah Adam. Jadi kesalahan tu tuan-tuan, dari perempuan sekalian, menjadi sebab lah untuk kita lahir ke dunia ini. Tetapi nak ceritakan Nabi Allah Adam ini, dia bertasbih, beristighfar, diriwayatkan kata sampai 500 tahun, ya, untuk apa tasbih, apa taubatnya, ya. Itulah la ilaha apa nama ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dah jadikan doa, kan? Kita biasa dengar saat kita baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi Nabi Allah Adam dia bertasbih menggunakan lafaz kami, ataupun kami berdua. Kami berdua. Dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami berdua ni telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya kami berdua ini tidak diberikan pengampunan, maka kami berdua ini termasuk dalam golongan orang yang rugi. Ini satu pendidikan kepada kaum lelaki kita, orang suami, ayah. Jadi kalau kita berdoa, walaupun kita seorang-seorang kita disuruh menggunakan lafaz plural daripada menggunakan lafaz singular, ya. Artinya, wahai Tuhan kami, kan? Kami. Kalau na dalam bahasa Arab tu kami tu, kan? Jadi kita walaupun kita sembahyang seorang-seorang, kata-kata Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau kita baca untuk ramai, Rabbana ighfir lana zunubana wa liwalidayna, kan? Kenapa kita disuruh, orang lelaki ni disuruh baca doa menggunakan lafaz plural ini? Dia panggil pronoun dia, kan? Supaya kita juga mengambil kira orang-orang di belakang kita. Sebab orang lelaki dia tak boleh masuk surga seorang-seorang dia. Dia kena ada pertanggungjawaban dia. Di belakang dia ada isteri, di belakang dia ada anak-anak, khususnya anak di bawah tanggungan, ya? Jadi kita masukkan. Jadi Nabi Allah Adam dia mengambil tanggungjawab. Walaupun Hawa juga adalah isterinya, juga termakan buah yang sama, tapi dia yang mengetuai taubat itu dia. Itu dia disebutkan. Itu katakan menggunakan lafaz jamak itu ataupun plural itu untuk mewakili juga isteri dia yang telah pun sama-sama melakukan kesilapan, ya. Jadi kesilapan dia ialah kesilapan dia belum dilantik menjadi Nabi, belum lagi turun ke bumi lah. Jadi nak kata Nabi melakukan kesalahan itu tidaklah, sebab dia belum lagi dilantik menjadi Nabi. Itu di antara kepahaman yang harus ada pada kita lah, insyaAllah, ya. Jadi banyak lagi kita tentang tasbih, istighfar yang saya boleh kita bukan, insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama amalkan lah. Saya bagi hari ini 3 lah, kan? 3 istighfar tu dah cukup tu. Tadi ingat yang pertama tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian tasbih Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan tasbih Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya.
Dan pasal ketiga tuan-tuan ialah pasal kelepasan daripada azab neraka. Ini pun juga satu pasal yang amat penting untuk kita rebut, di mana kalau kita boleh bayangkan tuan-tuan, maknanya di pasal terakhir itu Allah Ta'ala dah ready untuk nak beri pelepasan, nak delete nama kita daripada senarai api neraka. Jadi kita ambil kesempatan untuk beristighfar lebih banyak lagi di penghujung Ramadan. Walaupun ketika itu kita sibuk dengan urusan nak nyambut raya, kan, nak beli baju, nak buat kuih sebagainya, ya. Jadi dan di bulan Ramadan tuan-tuan, sekian juga kita harus ingat bahawa kita menghampiri nuzulul Quran, ya. 2 hari lagi termasuk nuzul Quran. Pada hari Khamis, saya ingat wilayah cuti, kan, cuti. Yang sedap tu cuti tu. Kan, jadi nuzul Quran tuan-tuan, jadi saya ambil kesempatan itu untuk membicarakan nuzul sikitlah, ya. Nuzul, kerana sudah menghampiri nuzul Quran. Nuzul bermakna turun, ya. Al-Quran ialah tuan-tuan. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 184, 183 mengenai puasa, ya. Ayat surah Al-Baqarah 183 mengenai puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada mereka sebelum kamu, ya. Dan pada ayat 184 Allah Ta'ala menyebut syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan diturunkan Al-Quran, ya. Yang mana Al-Quran itu apa gunanya, apa fungsinya? Hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga memperjelaskan bentuk-bentuk petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjadi pemisah di antara perkara yang benar dan yang salah. Jadi ayat ini, satu ayat ni tuan-tuan, sudah memadai untuk menggambarkan keseluruhan keajaiban Al-Quran. Itu the miracle of ayat Al-Quran. Kalau kita sebut diturun Al-Quran menjadi petunjuk, orang hurai pula apa itu petunjuk, ya. Kemudian Al-Furqan, yang membezakan yang benar dan yang salah, yang membezakan ayat yang diciptakan oleh manusia dengan ayat yang diciptakan oleh Allah, ya. Sebab itu Al-Quran ni Masya Allah tuan-tuan, ya. Dalam segala aspek dibuat kajian, dibuat perbandingan, dibuat analisis tentang keunikan. Disebut i'jazul Quran, ya, keunikan Al-Quran yang boleh mengatasi seluruh ayat-ayat yang lain daripada ayat yang diciptakan oleh manusia. Lepas tu Allah mencabar dalam surah Al-Baqarah tersebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sekiranya kamu ragu-ragu, wahai umat Arab ketika itu dan umat manusia seluruhnya, tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, ya, kalau kamu ragu, cuba kamu bawa satu surah seperti Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah tuan-tuan? Berapa surah? 114. Tuhan kata tak payah bawa banyak, bawa satu aja, ya, bawa satu. Ini yang seorang nabi, yang nabi palsu. Setelah nabi kita wafat, maka timbul seorang nabi palsu, nama dia Musailamatul Kazzab. Tak berapa, setahun ke nabi wafat dah timbul nabi palsu dia tu, kan. Bukan zaman kita ni. Tuhan Harun, nabi apa lagi, kan, yang dia mengaku jadi nabi, kan. Jadi dia cuba nak mereka ayat Al-Quran ni, apabila turun ayat Al-Quran, apa nama ni, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kan ayat Quran tu bunyi pelik, kan, wa ma adraka mal qari'ah. Dia punya intonasi dia, hujung rima dia sama dan membawa makna yang begitu mendalam. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan. Ini intonasi hujung ni membawa rima, saya tak apa nak erti sangat dia panggil rima ke intonasi ni. Hujung dia sama tu, kan, tetapi maknanya mendalam, ya. Jadi yang Musailamah Al-Kazzab ni dia cuba nak mereka lah. Dia kata al-fil wa ma adraka mal, kan. Jadi dia cerita tentang gajah. Dia buat satu karangan nak menyamai ayat Quran ni. Dia kata apa itu gajah.
Jadi bila memang ayat tu dah kokap ayat tu, kemudian makna dia pun tak apa-apa, dia cerita pasal gajah. Sedangkan ayat Al-Quran tu tuan-tuan, contohnya Al-Qari'ah tu kan, wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu qari'ah? Kamu tahu. Orang Arab sendiri pun tuan-tuan tak tahu apa makna Al-Qari'ah. Sehingga Allah Ta'ala memperjelaskan, wa ma yauma yakunun nas kal farashil mabsut. Hari qari'ah ini ialah di mana satu ketika kamu seperti kapas berterbangan di angin. Seperti kerkatu yang berterbangan. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita kiamat lah tu. Kiamat, ya. Sama juga kita baca surah Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kazibah. Khafidatur rafi'ah. Ya, apabila berlakunya kiamat, Allah kata, maka kiamat itu tidak boleh kamu dustakan. Segolongan menjadi rendah, segolongan menjadi tinggi pada hari kiamat. Nah tu. Jadi kalimah Al-Quran itu walaupun pendek, tetapi dia punya mesej yang nak sampai tu begitu mendalam, sehingga susah untuk ditiru oleh orang-orang biasa macam kita lah, ya. Jadi bila kita sebut keajaiban Al-Quran tuan-tuan, dari segala aspek yang saya sebutkan tadi, baik dari sudut kita katakan bacaannya, intonasinya tuan-tuan, tidak boleh diatasi oleh manusia, walaupun mereka cuba berbagai-bagai cara untuk nak mengatasi Al-Quran, ya. Dan Al-Quran itu keindahan dia boleh dibaca dengan 10 qiraat dan dilagukan dengan lagu-lagu yang sebagaimana kita dengar dalam musabaqah, ya. Mungkin kita belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, Ustaz Rashidi nanti belajar bahasa Arab, tetapi Arab yang dikarang, dia disusun dengan karangan tulisan tangan manusia ni, dia tidak mungkin sebagaimana sama apa yang ada pada Al-Quran. Tidak boleh dilagukan tuan-tuan. Tak boleh lagu. Paling tinggi pun dia boleh buat syair aja. Syair bolehlah buat syair. Tetapi nak buat lagu sebagaimana tuan-tuan dapat dengar dalam musabaqah, tilawatul Quran, daripada bermula rendah, kan, bayati naik sebagainya, sikar Rabi dan sebagainya, turun bayati balik. Dia punya lagu-lagu tu masya-Allah tuan-tuan. Dan lagu ini tuan-tuan, dia boleh menyusuk kalbu, walaupun kadang-kadang kita tidak faham sangat makna yang terdapat dalam apa yang kita bacakan dalam Al-Quran itu. Itulah itu saya tengok dari sudut keajaiban Al-Quran dari sudut lughawi, dari segi bahasa dan juga lagu. Kemudian dari sudut mukjizat luar biasa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan bulan Ramadan ni, cubalah tuan-tuan baca surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, ya. Cuba tengok petang-petang, ya, buka surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, kalau dia surah Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah ni dia duduk sebelah-sebelah. Itu pun hikmat juga tuan-tuan. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Ya. Jadi Ar-Rahman ni dia cerita tentang keajaiban ciptaan Allah yang boleh dilihat oleh mata manusia di atas dunia. Kan? Sebagai besarnya begitu tuan-tuan. Contohlah saya buat contoh satu, ya. Pada satu ketika ke 20 tahun yang lalu, seorang saintis Perancis yang membuat kajian di dasar laut, ya, dia menemui dua laut yang bertemu dan airnya tidak bercampur di antara satu sama lain. Contohlah tuan, ya. Mungkin tuan pernah dengar cerita ni. Dan perkara ini ditemui di Afrika Selatan, di Cape Town, Afrika Selatan. Di mana kalau tuan tengok, saya pernah tengok dalam video, kita tak sampai lagi situ. Dua laut ni bertemu dan airnya jauh sayup mata memandang. Pertemuan dua laut, ya, dua air yang satu isi padunya agak itu sikit, ya, berat sikit, satu lagi ringan. Air sebelah sini jernih, air sebelah ni agak keruh sikit. Tetapi air ni tuan-tuan, kok mana-mana kalau dia bertemu air sama air ni, memang dia akan bercampur. Macam kita buat kopi O yang kau tuan-tuan. Kopi O. Kan? Nescafe campur dengan Milo jadi Neslo. Kan? Neslo tuan-tuan. Bulan puasa dia sebut-sebut pula kan, teringin terliur. Macam itulah. Sedap tu. Neslo Ice. Tuan-tuan dah terliur kan. Jadi kok mana pun tuan-tuan kita letakkan, ambil kata air kopi yang kau punya, kita letak dalam satu besen.
Kan kemudian kita ambil air jernih, kita curahkan di dalamnya, apa jadi tuan-tuan? Bercampur gaul habis tak jadi, tak tahu mana Neslo, tak tahu mana kopi O, tak tahu mana air kosong, tak boleh. Tetapi pertemuan dua laut ini tuan bukan sikit-sikit. Ikan di sebelah ni berbeza dengan ikan di sebelah ni. Ya, jadi hal ini saintis Perancis dia memang kagum habislah. Dalam persidangan saintis antarabangsa beliau melaporkan satu penemuan baru. Dia syok lah konon-kononnya. Mana satu benda yang excited dia nak cerita pada awak tu. Tapi dalam persidangan tersebut adalah seorang saintis Muslim. Ya. So dia kata bagi kami benda ni bukan perkara baru. Benda ni dah disebut di dalam kitab kami lah. Itu Al-Quran. Dalam ayat 19 surah Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bertemunya dua laut, Allah kata airnya tidak bercampur di antara satu sama lain. Air ni tak masuk sebelah ni, air ni tak masuk sebelah ni. Ya, ini keajaiban. Bagaimana Allah SWT menceritakan keunikan Al-Quran diceritakan dan hanya baru ditemui oleh saintis. Ini tuan-tuan keajaiban Al-Quran ni. Kita cuma baru menemui, ya, oleh saintis itu di dalam lautan. Kemudian cerita tuan-tuan, Allah sebut di dalam laut itu ada mutiara. Ada mutiara. Kita macam mana laut nak cari kat mana mutiara? Akhirnya manusia yang cari-cari apa dia panggil, tiram ke apa dia panggil, apa? Kupang ke tiram, saya tak tahu apa nama tu. Yang tiram kan. Mana sangka dalam tiram tu tuan-tuan, kita ingat di tiram tu kita nak buat sup nak makan ya. Puasa ni sedap tu tu. Asam pedas tu, masak pedas kan. Makan lagi tu. Kacau lah kita tu. Okey, buka-buka tu mutiara harganya dalam mahal. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman tu tuan. Dan disebut juga dalam surah Ar-Rahman bagaimana ada sekuntum sejenis bintang cakrawala di langit yang berwarna kemerahan seperti bunga ros. Jadi angkasawan dia tuan, memang mereka jumpa tu. Dan saya telah tengok gambar dia ketika saya menghadiri musabaqah hafazul Quran di Arab Saudi, di Riyadh. Mereka membuat pameran Ijazul Quran. Ini jangan kita buat. Saya yakin ni patut buat dengan penambah. Jadi dia buat musabaqah pada siang malam hari, mereka buat malam. Siang hari tu mereka buat pameran keajaiban Al-Quran. Jadi diambilnya gambar-gambar yang dirakamkan, yang menunjukkan Al-Quran sebut dalam Al-Quran, dan dibawa benda tu ada yang berbentuk secara fizikal, ada yang berbentuk secara video, ditayangkan di sana sini, ya, supaya orang dapat tengok ini Al-Quran sebut dan ini dia punya realitinya berlaku, ya. Tetap pergilah kalau pergi di Mekah tu kan, di Madinah, di sebelah Masjid Nabawi tu ada beberapa bangunan di sebelah, kalau kita di sebelah kita nak masuk menziarahi makam Rasulullah tu kan, Babus Salam kan, Salam. Di belakang Babus Salam tu ada deretan bangunan. Di situ ada beberapa bangunan yang membuat pameran. Satu pameran Ijazul Quran, satu pameran mengenai Asmaul Husna. Jadi diambil Asmaul Husna tu dan dibawa apa-apa yang berkaitan dengan keajaiban alam ciptaan Allah Ta'ala ini dibuat dalam bentuk video, keajaiban kan. Dan ada exhibition tu yang menunjukkan tentang sirah Rasulullah SAW. Jadi ada 3 daratan tuan. Jangan lupa tu kalau pergi umrah tu tuan. Saya sempat masuk itu masa pergi itu. Maka jalan kaki jauh sikitlah dalam tu. Tentang sirah Rasulullah tu tuan. Ada semua perkara yang berkaitan dengan Rasulullah semua dipamerkan dalam tu. Ada yang berbentuk fizikal, ada yang disebut dalam bentuk hadis dan koleksi ayat-ayat suci Al-Quran, riwayat-riwayat pada para sahabat tuan ya. Jadi balik kita tentang Ijazul Quran tuan, yang ditemui oleh saintis tuan, hari demi hari ya, adalah semuanya telah pun dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itulah kita di samping kita tadarus Al-Quran tuan-tuan ya, saya syorkanlah kita tambah satu lagi, dia dipanggil tadabbur Al-Quran. Ni kan tadabbur.
Kita ada tilawatul Quran, kita ada tadarrus Al-Quran, kita ada tadabbur Al-Quran. Kalau tilawah ni kita baca seorang-seorang kita. Kan, kita baca daripada surah Baqarah ataupun surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Khatam satu sepanjang Ramadan. 30 juzuk. Okey kata okey? Okey. Yang ni dapat pahala bacaan. Ya, Nabi sebut siapa baca Quran di satu huruf mendapat 10 kebajikan. Di bulan biasa, di bulan Ramadan diganda 70 kali ganda. Dapat. Kan, alif lam, dan aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam ni dah kali dengan 3. Dapat bulan biasa dapat 21 poin. Bulan Ramadan dapat 210 poin. Ya. Tapi jangan dia ulang alif lam saja. Tuan ambil kalkulator kira pahala berapa aku dapat hari ni kan. Habis baca semua, ya. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dah habis berjuzuk dah. Dan dah dapat dah separuh. Saya tak dapat lagi ni. Sibuk-sibuk ni pasal kan. Azam tu nak bagi khatam insya-Allah. Kita masih ada baki 15 hari lagi kita cuba sedaya upaya untuk skor pahala semaksimal mungkin sepanjang kita dalam Ramadan insya-Allah. Gitu. Kemudian satu lagi dipanggil tadarrus. Kan tadarrus. Ini sejarah tadarrus ini diambil sempena malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Setiap kali Ramadan Jibril akan turun bertadarus dengan Rasulullah. Rasulullah baca, Jibril semak, Jibril baca, Rasulullah hafaz. Rasulullah refresh balik hafazan. Sebab Rasulullah ni tuan-tuan sebagaimana termaklum, dia adalah al-ummi, maknanya dia tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Jadi bagi memastikan hafazan Rasulullah tu tip top, tidak boleh ni kan, dia pun memang dijaga oleh Allah. Jadi malaikat Jibril mengajar demikian umat, sekaligus mengajar umat untuk kita mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran dari segi bacaannya. Kita mengambil kaedah tadarrus adalah di antara yang terbaik. Tadarrus ni mesti ada seorang yang baca, mesti ada yang menyemak, baru namanya tadarrus. Begitu kaedah dia. Alhamdulillah kita buat dekat surau kita pun ada kan. Kita buat bulatan ni. Jadi kita namakan halaqah itu. Jadi seorang baca, yang lain pakat tengok ya. Tapi waktu nak menegur tu jangan serempak tegur kan. Satu silap 7 orang semua pakat tegur. Sial dengan tu. Ngonyok dia kan. Tapi tak apa. Biasanya kita lantik seorang yang paling terror lah dalam grup tu, dia yang tegur. Kan, dia seorang tegur cukup lah. Kecuali dia tak perasan bawa orang lain tegur. Dia biasa. Yang menegur ikhlas, yang menerima teguran jangan malu. Saya nak kata begitu sebab Quran ni tak ada orang terror pun. Hanya segolongan kecil saja yang terror Al-Quran. Ya. Kalau tidak Nabi tak bagi kredit dah tuan. Dua-dua. Dia kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratul kiramil bararah. Ya. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Ya, ini hadis. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Rasulullah, akan bersama para malaikat di dalam syurga. Tetapi orang yang baca Quran sedangkan dia sangkut-sangkut, baca sejak sangkut, oh ni tegur, falahu ajran, dia dapat 2 pahala, kata Rasulullah. Rasulullah bagi kredit dua-dua tuan-tuan. Apa pasal? Yang mahir ada tempat dia, dan yang sangkut-sangkut pun Nabi kata dapat 2 pahala. Kenapa dapat 2 pahala? Pahala pertama pahala dia baca Quran, pahala kedua kerana kesungguhan dia, walaupun sangkut-sangkut pun dia baca juga. Masya-Allah. Jadi di antara kelebihan Al-Quran, maka kita ambil kesempatan ya. Tadarrus jangan lupa ya. Tadarrus berarti kita baca dan sambil kita mengkaji. Ada pasal lagi Ustaz? Ya. Jadi itu di antara dan satu lagi saya nak masukkan tadi ialah tadabbur. Tadabbur ni ialah kita merenungi, melihat makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau tafsir jadi huraian panjang. Tadabbur ni tengok, baca Quran, berhenti sekejap kan, tengok muka surat ni apa benda Allah Ta'ala nak sampai mesej. Ini tengok, ni tak semestinya dalam Ramadan, di luar Ramadan pun sepanjang tahun kita boleh buat, Masya Allah. Kalau kita nak kejar pahala di bulan Ramadan, kita nak ambil qiraat, kita tumpu pada qiraat. Tetapi di luar Ramadan kita cuba ambil tadabbur. Kita baca sikit, ambil surah Al-Waqi'ah sebagai contoh kan. Allah kata golongan ashabul maimanah wa ashabul masy'amah kan. Kata apabila berlakunya kiamat, kamu akan terpecah, wa antum azwajan salasah, kamu akan terpecah pada 3 golongan.
kan. Wa ashabul maimanah, ashabul masyamah, golongan akan menerima suratan amal dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dan segolongan lagi yang akan menerima suratan amal dengan tangan kiri. Segolongan lagi as-sabiqun, golongan yang mendahului orang lain dan segala benda. Ya, di dunia dia mendahului orang lain dari segi amal. Di akhirat besok pun dia akan mendahului orang lain untuk masuk syurga. Ini di antara golongan ketiga. Golongan ketiga ni kita chances tu kurang sikit lah kan. Dapat belah kanan pun okey tuan. Dapat golongan ashabul masyamah, ashabul maimanah. Yang kita baca surah Al-Waqiah kita akan jumpa surah. Ya. Saya selalu buat perbandingan. Saya pernah sebut di sini ya. Kita akan melalui, kita akan masuk syurga ni tuan-tuan macam kita melalui Plaza Tol. Golongan yang katakan as-sabiqun mendahului orang lain tu, dia macam dia masuk lorong smart tag kan. Smart tag dia sampai saja tu galang terbuka terus, sebab orang kenal dia punya alat yang dia bawa tu mereka dah kenal. Mereka kata oh ni dia ni memang tak payah dia check apa dah, dia ni dah okey semua ya? Sampai pintu buka je. Golongan kedua kena touch and go. Touch and go ni kalau ada kredit je tak. Kredit tak ada, sorry lah, dia tak go. Dengan touch dia kata kredit tak cukup. Kalau di dunia tuan-tuan kita boleh reverse balik pergi cari, masuk kat dalam tu, tolong boleh top up balik, reload balik ya. Di akhirat tak ada dah tuan-tuan peluang tu. Sangkut lah. Sangkut. Ini na'udzubillah tuan-tuan berkat Ramadan ni kita sama-sama ya, ini touch and go punya lorong. Sekarang ni ini yang sedang kita reload sekarang ni. Tuan-tuan baca Quran, dengar kuliah, apa lagi? Malam-malam sunat tarawih, ya. 8 ke 20? 8 ke 20? Tak kira lah. Ya, 8 pun okey, 20 pun okey kan. Saya tak nak berkelahi buat 8-20 tu, yang penting buat. Kan. Yang duduk 8-20 dia sendiri satu tak buat. Jadi 8-20 tu itu adalah kita khilafiyah, kita tak payah bincang waktu. Yang penting hidupkan Ramadan. Tak cukup dengan itu. Sebab Ramadan ni tuan-tuan, dia bukan tarawih saja. Siapa yang rajin nak sambung qiyamul lail tu bangun lah. Ya kan? Kalau kita buat 8-3 apa tuan-tuan kan? Bangun Nabi mengajar kita solat tahajud. Ada riwayat menyebut Nabi buat 8 rakaat solat tahajud. 2 bagi salam, 2 bagi salam. Ada mengatakan riwayat menyebut Nabi buat 12 rakaat solat tahajud. Itu ini boleh tambah lagi di hujungnya. Sebab tu kalau kita buat di awalnya mungkin kita buat sikit, maka kita tambah di hujungnya sebagai mengambil fadilat Ramadan ya. Itu dari segi apa dikatakan pengisian Ramadan ni, dikatakan bagaimana kita nak mendapat pahala yang banyak di dalam bulan Ramadan. Ini sebahagian daripada kita mengambil tadabbur makna Al-Quran. Jadi balik cerita tadabbur tadi tuan, apa makna tadabbur tadi? Kita meneliti makna, melihat terjemahan, melihat tafsiran di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang saya contoh tadi surah Al-Waqiah kan. Dan kita baca surah Ar-Rahman, kita akan dapat menemui berbagai-bagai khazanah ciptaan Allah yang boleh diproofkan di atas muka bumi. Boleh dilihat pertemuan dua laut, cakrawala yang menyerupai bunga ros ya. Dan Allah sebut kamu tidak mungkin menembusi langit kecuali dengan as-sultan, dengan super power. Itu orang Mak Saleh ni tuan-tuan, dia buat kajian ya. Tuan kata la yanfuzu illa bisultan dalam surah Ar-Rahman. Kamu tidak mungkin menembusi langit kecuali dengan super power. Sultan ya. Ada orang terjemahkan power ya, komen. Jadi orang Mak Saleh dia buat roket kan. Tak tahulah langit macam mana dia sampai, wallahu alam kan. Takat mana dia sampai. Tapi usaha mereka untuk mengatasi, menembusi angkasa raya sana, mereka bersungguh-sungguh. Mereka menemui banyak keajaiban di sana ya. Ada orang kata Armstrong yang Apollo kan, di antara yang pertama pergi sampai ke bulan ya. Ada yang dia terdengar suara azan, wallahu alam lah, saya tak berani nak proof lah, sebab ada yang menyebut begitu. Dan ada juga angkasawan yang turun tengok, dia kata
dia melihat dunia ni semua gelap ketika mana dia ada di angkasawan, kecuali dua tempat je yang cerah sinar cahayanya tak, iaitu Makkah dan Madinah, ya, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Masya-Allah, ialah semua gelap dia nampak. Ini yang Muhammad Saleh kata, dia cuba buat kajian, dia satelitnya, dia pergi nak tengok dalam Kaabah tu ada apa benda, sehingga pelik sangat Kaabah ni, sehingga boleh menarik jutaan manusia berhimpun di perkarangan Kaabah di musim haji tu, 4 juta sampai 6 juta. Bagaimana dia boleh attract orang macam tu? Dia kata apa benda yang ajaib sangat ni, mereka nak cari sangat dia punya itu, dia buat kajian. Sebab mereka tidak boleh masuk Mekah. Orang-orang kafir ni tidak boleh masuk Mekah. Itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh kerajaan Arab Saudi. Dia tak boleh, ya, tidak boleh masuk kecuali mereka menyamar sebagai orang Muslim lah. Kadang-kadang, ya. Tetapi mereka sangat nak tengok apa yang ada dalam Kaabah tu. Jadi mereka menggunakan satelit tengok, suluh tengok, ya. Ialah dalam Kaabah tu ada apa. Baru ni PM kita pun masuk kan. Kita tengok, ya. Saya tak tengok jugalah, saya tengok gambar-gambar je lah, gambar-gambar replika. Kita pergi museum-museum kan di Mekah tu, macam tu je tuan-tuan. Sebenarnya miracle tu bukan duduk pada fizikal tu, yalah, tetapi spiritual yang kita tak nampak, ya. Barakahnya di situ. Kita semayang menghadap Masjidil Haram, Masjidil Kaabah. Itu itu bukan batu tu yang menjadi miracle-nya, tetapi keberkatan yang kita tak nampak, metafizik, benda yang bersifat spiritual yang kita tak nampak. Walaupun watau Hajarul Aswad kan, sebab itu Sayyidina Umar ketika mana beliau berada di pinggiran batu Hajarul Aswad, dia menyebut, dia kata, wahai batu, aku tahu engkau ni batu. Macam tu dia kan? Kalau aku tidak melihat Rasulullah mengucupmu, maka pasti aku tak akan kucup. Tetapi aku kucup ini kerana apa? Kerana meniru perlakuan Rasulullah SAW. Dia adalah sunnah. Itu mana dia memahami konsep batu itu kan. Jadi keajaiban bukan pada fizikalnya tuan-tuan. Sebab tu kalau Mak Saleh dia cari apa, dia tak jumpa. Dia tak akan jumpa. Maka dia jumpa. Maka inilah keajaiban yang ada dalam apa yang disebut sebagai the miracle of Kaabah. Keajaiban Kaabah itu sendiri, ya. Jadi ini, jadi kalau itu demikian tuan-tuan, Al-Quran ni keseluruhannya mukjizat, kan, daripada awalnya sampai akhirnya. Sudut bacaannya, dari sudut keberkatannya, dari sudut boleh menghalau hantu syaitannya, boleh menjadi, kerana syaitan takut, ya, melihat apabila kita membaca ayat Quran, terutama sikit ayat-ayat tertentu seperti surah ayat kursi sebagainya kan, kita baca. Ini di antara benda-benda yang boleh kita ambil iktibar daripada apa yang disebutkan sebagai the miracle of Quran, ya. Jadi saya rumuskan tuan-tuan, Al-Quran ini kalam Allah yang punya keajaiban, dan sehingga ulama ulumul Quran mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-mu'jiz bi alfazihi wal muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membawa mukjizat, melemahkan manusia untuk mencipta seperti Al-Quran dan menjadi ibadat pula bagi apa yang membacanya. Jadi al-muta'abbad bi tilawatihi ini tuan-tuan, kita menjadi ibadat bagi siapa yang membaca. Maka inilah kita ambil sempena Ramadan, kita baca Quran, maka dia jadi ibadat. Baca Quran immediate dia jadi ibadat. Baca surat khabar belum tentu, baca majalah belum tentu jadi ibadat, selalu jadi benda lain, ya. Jadi ini tuan-tuan, jadi saya akhiri tazkirah ini dengan sama-samalah kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan penuh keberkatan ini untuk kita melihat Al-Quran, baik secara qiraahnya, tilawahnya, baik secara tadarusnya, baik juga secara tadabbur makna-makna terdapat Al-Quran. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat Ramadan secara keseluruhannya, dan kita beroleh mukjizat Al-Quran yang mengalir sikit banyak pada kita untuk meletakkan kita di kalangan umat-umatnya yang terbaik, umat-umatnya yang soleh dan solihah, yang berhak mendapat anugerah Allah Ta'ala di hujung Ramadan dengan anugerah fitrah, ya, kembali pada fitrah, kembali pada suci bersih, bagaimana kita mula diciptakan oleh Allah SWT. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat meneruskan ibadat. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.